Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila kafatil anbiya'i wal mursalin. Thumma ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Syai'u lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi wa rahmatihi syamilah wal kamilah tatimmus salihat. Wa nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Yang dikasihi al-fadil Tuan Imam, ashabul fadilah, tuan-tuan pegawai dan ahli jawatan kuasa masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para asatidzah, muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi Jumaat Sayyidul Ayyam kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan ianya membawa keberkatan dan kerahmatan, kemanfaatan dan kefaedahan kepada kita sekalian dalam meneruskan kehidupan di atas muka dunia ini. Dan hari ini merupakan hari yang terakhir, Jumaat yang terakhir dalam tahun 2021. InsyaAllah Allah panjangkan usia kita, kita akan beralih kepada tahun 2022. Begitulah pantasnya masa dan waktu yang begitu cepat berlalu, tuan-tuan. Dan ini menunjukkan bahawa apa yang dinyatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yataqarrabaz zaman. Tidak akan berlaku kiamat melainkan kamu mendapati masa dan waktu yang Allah kurniakan kepada kamu itu begitu cepat berlalu, terlalu pantas ianya bergerak. Dan mudah-mudahanlah segala nikmat usia dan hayat, waktu dan masa yang Allah kurniakan kepada kita ini, kita gunakan ia dengan sebaik-baiknya untuk kita memperoleh dan mengecapi yabta'una fadlan minallahi wa ridwana, untuk kita dapati dan kita perolehi pahala ganjaran baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita mengecapi nikmat redha, kasih sayang, perkenan dan limpahan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sidang muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah sekalian, mari sama-sama kita mengambil ibrah dan pengajaran dalam kitab 40 hadis jalan ke syurga, iaitu pada tajuk yang pertama membicarakan berkenaan dengan kelebihan dan fadilat menghadiri majlis ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim wa sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang melalui suatu jalan,
suatu laluan untuk memperolehi dan mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan baginya jalan ke syurga. Kelebihan dan fadilat menuntut ilmu ni tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, di mana orang yang berusaha, yang menggunakan sepenuh tenaganya, bazlul juhdi, dengan segala kesusahan dan juga masyaqqah yang dia hadapi untuk nak dapatkan ilmu, untuk nak dapatkan pengetahuan, maka orang ini diberi jaminan oleh Nabi SAW melalui hadis baginda bahawa Allah akan mempermudahkan laluannya untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya dan mustahaknya menuntut ilmu untuk kita memahami segala pengajaran dan juga segala ibrah yang nak dipaparkan, yang nak disampaikan kepada kita. Maka sebab itu dalam kita menuntut ilmu ni tuan-tuan, selain daripada kita mendapatkan ilmu, kita perlu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita memahami dengan sedalam-dalamnya ilmu yang kita perolehi, ilmu yang kita dapati. Selalunya kita baca doanya tuan-tuan, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim waj'alna min ibadikas salihin. Ya Allah, berikan kepahaman kepada kami dalam ilmu pengetahuan, dalam agama, dalam nak faham agama ni bagi kami betul-betul mendalaminya, memahaminya dengan sebenar-benarnya, supaya segala amalan, perbuatan, gerak kerja dan segala amalan yang kita lakukan itu ianya menepati dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, menepati dengan segala hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, berikan pencerahan, berikan segala bentuk kepahaman kepada kami untuk memahami segala tafsiran-tafsiran yang berkaitan dengan agama. Waj'alna min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikan kami daripada kalangan hamba-hambamu yang saleh, dan Engkau beri hidayah kepada kami. Wahdina siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yakni jalan yang betul, yang benar-benar memperolehi rahmah dan barakah daripada-Mu ya Allah. Ini dalam soal kita nak apa? Memperolehi ilmu, kita mohon supaya kita diberikan kepahaman terhadap ilmu yang kita pelajari berdasarkan kepada apa yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah diajarkan kepada kita oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam sebuah hadis Nabi sebut, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah nak kurniakan kepada dia kebaikan, kebajikan tuan-tuan, maka Allah beri kepahaman yang mendalam kepadanya berkenaan dengan agama Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka menuntut ilmu ini merupakan suatu kewajipan, suatu keparduan tuan-tuan. Jadi ulama membahagikan ilmu ini kepada dua bahagian, iaitu yang pertama ilmu fardu ain dan yang kedua ilmu fardu kifayah. Jadi ilmu fardu ain ini merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap umat Islam, setiap individu yang mukallaf, yang telah diberikan dengan bebanan tanggungjawabnya sebagai seorang hamba Allah SWT, maka dia perlu mempelajari dan mengambil berat berkenaan dengan ilmu fardu ain. Jadi ilmu fardu ain ini dia merangkumi ilmu tauhid untuk kita mengenali Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan ilmu ma'rifat. Yang kedua yang berkenaan dengan fiqh, yang berkenaan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga ialah ilmu tasawuf. Ini tiga ilmu yang perlu dipahami dengan sedalam-dalamnya oleh setiap individu muslim, dan dikira insan itu sebagai orang yang berdosa tuan-tuan apabila jika ada orang Islam yang tidak mempelajari ilmu ini, kerana ia merupakan ilmu asas, ilmu yang
penting dalam amalan kehidupan seharian. Kerana apa tuan-tuan? Ilmu tauhid memastikan supaya akidah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan aqidatun sahihatun wa sarihah. Akidah yang tepat, akidah yang apa? Yang jelas, yang jazimah, yang tegas, yang ampuh, tuan-tuan. Supaya tidak ada sebarang bentuk kecelaruan, sebarang bentuk apa? Kesamaran yang boleh membawa kepada ketidakpahaman yang sebenar, yang menyebabkan seorang itu berada dalam keadaan terumbang-ambing, dalam keadaan yang tanpa arah tuju, yang menyebabkan ianya akan membawa kepada insan manusia ini apabila dia tak faham betul-betul berkenaan dengan ilmu tauhid, ilmu akidah, maka dia boleh terjebak dalam perkara-perkara yang membawa penderhakaan dan pengkhianatannya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi yang lebih mendukacitakan, dia boleh membawa kepada perkara yang boleh mensyirikkan dan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, wal a'yazubillahi min zalik. Sebab tu dia kena hadam betul-betul, tuan-tuan, dalam ilmu tauhid, ilmu aqidah, untuk nak selamatkan ia daripada mensyirikkan dan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya, tuan-tuan, ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni untuk kita nak memastikan amal ibadah kita sah menurut acuan syariat. Kita belajar ilmu fiqh, bermula dengan apa? Bab taharahnya, bab ibadahnya, munakahatnya, muamalahnya, jinayahnya, apa semua inilah, tuan-tuan, merangkumi kepelbagaian ilmu ini. Maka untuk kita nak pastikan amalan kita, perbuatan kita dalam ibadat kita itu betul menepati dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh nak pakai hentam ikut dan pakai cincai apa semua, tak boleh, tuan-tuan. Dia kena ada ilmu, dia kena ada kepahaman, dan dia kena apa? Bermunaqasyah, berbicara, berbincang, bersoal jawab dalam nak memahami ilmu itu. Sebab apabila seorang yang apa? Hadirkan dirinya ke majlis ilmu, maka dia kena berubah, tuan-tuan, minasyakki ilal yaqin. Daripada dulu sebelum dia dapat ilmu itu, dia serba syak, serba ragu dalam nak memahami sesuatu ilmu tersebut. Maka setelah mana dia dapat ilmu, tuan-tuan, dia akan bertukar, beralih kepada al-yaqin. Dia betul-betul yakin dengan ilmu yang dia pelajari. Dan itu di segi apa? Kepahamannya, tuan-tuan. Daripada dia samar-samar, sekarang dah dapat penjelasan, pencerahan berkenaan dengan ilmu tersebut. Sementara yang kedua, dia kena berubah wataknya dan perangainya minat takabburi ila tawadhu'i. Berubah dia. Kalau dulunya perangainya takabur, bongkak, sombong, angkuh, ego, tak mau dengar nasihat, tak mau nak terima teguran, sukar untuk nak apa? Nak bermuamalah, nak bermuayasyah ataupun nak berinteraksi dengan orang. Dia kira ikut kepala dia. Dia jenis degil, tuan-tuan, jenis inan. Apabila dia faham ilmu, maka dia kena berubah keadaan diri dia ila tawadhu', merendah diri, hormat menghormati, saling apa? Berbudi bicara, beradab sopan di antara satu sama lain. Ini di antara apa? Tugas dan tanggungjawab seseorang yang memperolehi ilmu pengetahuan. Dia kena ada perubahan, anjakan paradigmanya itu berlaku, tuan-tuan, di dalam amalannya dan juga di dalam syakhsiyah kepribadiannya. Begitu, tuan-tuan. Ini di antara apa perkara yang perlu diberi perhatian, diberi apa diberi keprihatinan oleh insan, oleh manusia yang ada ilmu pengetahuan. Sebab apa, tuan-tuan? Kalau ianya buat amalan tapi tak menepati syariat, dia tak dikira sebagai amal yang soleh. Amal soleh ni dia ada syarat-syarat dia ada kriteria dia, tuan-tuan. Yang pertama, syarat amal soleh itu ialah apa? Al-imanu billah. Amalan yang didasarkan, yang dilaksanakan itu mempunyai manhaj. Prinsipnya ialah iman kepada Allah SWT. Tanpa iman, amalan itu tak dikira
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebanyak mana amal baik yang dia lakukan, tapi ianya tidak melekat iman dalam hatinya. Akidahnya menyeleweng, aqidatun batilah, akidahnya tidak betul, imannya tidak menepati dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu tak dikira sebagai amal soleh. Yang kedua, syaratnya betul dengan syariat perundangan Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan boleh buat ikut terhadap dia saja, ikut apa yang selera dia, tak boleh, tuan-tuan. Dan yang ketiga ialah mukhlishina lahuddin. Apa yang dia lakukan itu ialah betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kena ada ketelusan hati dia kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah amalan tersebut akan dikira, akan diiktiraf sebagai amal yang soleh. Faman apa yang Allah sebut dalam surah Al-Kahfi, tuan-tuan, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilaik annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kamu, yang Allah wahyukan kepada aku untuk menyampaikan kepada umat manusia, annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Itu di segi akidah, tuan-tuan, kena yakin bahawa Allah yang Maha Esa, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka faman kana yarju liqa'a rabbi, sesiapa yang mengharapkan pertemuan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, nak balik jumpa Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diterima amalnya dan diberi dengan kerahmatan dan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang disebut yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, hari yang tidak memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, melainkan illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang mai menghadap Allah Subhanahu wa taala ini, tuan-tuan, dalam keadaan hatinya penuh dengan kesejahteraan, hatinya penuh dengan ketenteraman, punya an-nafsul mutmainnah, jiwa yang penuh dengan ketenangan. Orang ni akan dapat apa, tuan-tuan? Akan dapat redha Allah SWT, radiyatan mardiyah, Allah redha kepadanya dan dia redha kepada Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu bersama dengan hamba-hambaku yang soleh solehah. Wadkhuli jannati, masuklah kamu dalam syurgaku. Dia nak memperolehi title ini, tuan-tuan, status ini, maka falyamal amalan salihah. Insan ini perlu lakukan amal yang saleh, amal baik, amal kebajikan yang mendapat limpahan perkenan, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan sesekali kamu syirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan kamu. Tu maknanya jangan ada virus syirik dalam segala amal kerja buat, amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia boleh memusnahkan dan membinasakan amalan tersebut, tuan-tuan. Sebab tu perlu kepada ilmu, perlu kepada pengetahuan yang jitu, yang tepat, yang benar, yang berlandaskan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Manakala pula ilmu tasawuf, tuan-tuan, ialah untuk nak membersihkan hati manusia daripada sifat-sifat mazmumah, untuk nak elakkan, nak pinggirkan jiwa manusia daripada sifat-sifat yang keji, sifat-sifat yang tidak baik, tuan-tuan, nak dikikis daripada kehidupannya. Maka dia perlu mempelajari ilmu tasawuf dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji, mahmudah. Dia kena ubahkan, tuan-tuan, tadi saya sebut dah tadi, daripada sifat yang keji at-takabbur kepada sifat yang terpuji at-tawadhu. Begitu, tuan-tuan. Jadi dengan ilmu tasawuf ni dia boleh membersihkan hatinya, menyucikan jiwanya untuk sentiasa
memahami kedudukannya dan juga statusnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Min aina ji'na wa limadza ji'na wa ila aina masiruna. Ini 3 persoalan tuan-tuan yang perlu dipahami oleh manusia. Daripada mana dia datang, daripada mana kita datang, untuk apa kita didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di atas muka dunia ini, dan ke mana kita nak pergi selepas daripada ini. Kita faham yang tu tuan-tuan, insya-Allah kehidupan kita lancar, kehidupan kita tenteram. Tentulah jawapannya tuan-tuan, inna lillah, kita datang semua daripada Allah Subhanahu wa taala dengan ni'matul ijad, nikmat kewujudan kita yang Allah beri kepada kita, yang Allah pilih kita untuk jadi hamba-Nya, untuk mendiami atas muka dunianya. Sudah tentulah apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita kena tunaikan dengan sebaik-baiknya. Iaitulah wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada aku. Inilah yang sering kita ungkapkan, yang sering kita lafazkan dalam Al-Fatihah kita tuan-tuan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Engkau ya Allah yang kami sembah, dan kepada Engkau jua yang kami mohon segala pertolongan. Nukhassuka bil ibadah wa nukhassuka bil isti'adah. Ya Allah, kami berikan pengkhususan seluruh peribadatan kami, ubudiyah kami hanya saja kepadamu ya Allah, dan segala permohonan dan rayuan kami, untuk kami mohon pertolongan bantuan hanya saja kepadamu ya Allah, yang kami minta tolong, yang kami minta bantuan. Begitu tuan-tuan, ikrar kita, aku janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang punya sifat yang mahmudah ini, dia memahami keadaan ini, dia memahami situasi ini tuan-tuan, dan selepas itu kemana pula dia nak pergi tuan-tuan? Wa inna ilaihi raji'un. Kita semua akan balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kamu semua akan balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan segala amalan kamu, kerja buat kamu akan dihisab dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesemua ilmu ini tuan-tuan penting dan mustahak kepada kita untuk amalan dan ibadat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itulah tuan-tuan perkongsian ilmu kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ada kebaikan dan kemanfaatannya kepada kita sekalian. Semoga Allah memberkati kehidupan kita dan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilli syirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin wal nifaqa wal munafiqin wal zulma wal zalimin. Ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Ihzimhum wansurna alaihim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.